Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Kalau anda sempat mengikut rapat ataupun mengikuti sidang media ataupun sidang akhbar yang disampaikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, lebih kurang 20-30 minit lepas, antara yang dizahirkan ataupun antara yang diberi tumpuan, kalau boleh saya nak tunjukkan di iPad saya ini, iaitu antaranya PKPD 3 lokaliti di Kudat dilanjutkan, dan ini antara 5 tumpuan kenyataan media PKPP yang mana kerajaan memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 3 lokaliti, iaitu di Kudat Sabah, di Kampung Penggaraban, Kampung Tanjung Kapur dan juga Kampung Landung Ayang di Kudat yang dilanjutkan sehingga 26 November. Dan antara lain perkara penting dalam sidang media itu adalah antaranya seperti yang anda boleh bacalah, antaranya 431 individu ditahan semalam kerana engkar perintah PKP. Daripada jumlah itu 17 direman dan 1 dijamin. Antara kesalahan engkar arahan PKP antaranya tidak memakai pelitup muka, gagal menyediakan peralatan ataupun rekod butiran diri dan juga gagal menjaga penjarakan fizikal. Dan antara yang juga menjadi tumpuan dalam sidang media Menteri Kanan Pertahanan itu adalah antaranya pihak berkuasa berjaya menahan 31 pendata asing tanpa izin parti, dan yang terakhir sekali yang saya bacakan pada awal tadi iaitu PKPD di 3 lokaliti di Kudat. Baiklah. Juga dalam sidang media Dr. Seri Ismail Sabri Yaakob, kalau anda dapat dengarkan dan juga saksikan dalam sesi soal jawab bersama wartawan itu, ada antaranya bertanyakan tentang semalam telah dimaklumkan tentang khususnya tentang SOP bagi perlawanan bola sepak, dan Datuk Seri Sabri Yaakob juga telah memaklumkan tentang larangan penganjuran perlawanan bola sepak sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang mana tetap dikuatkuasakan selepas mengambil kira pelbagai aspek bagi mengelak penularan jangkitan wabak coronavirus ataupun COVID-19, dan ini dipetik daripada apa yang dicakap dan diungkapkan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kalau boleh kita dengarkan sedikit apa yang diucapkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media itu tadi. Jadi dari segi bola sepak, PKPB, di bawah PKPB, SOP bola sepak ini termasuk di bawah senarai terlarang, iaitu negative list. Jadi sebab itulah baru-baru ini ada rayuan daripada persatuan untuk membenarkan pertandingan. Mereka merayu kerana pertandingan bola sepak adalah aktiviti terlarang di bawah PKPB sejak daripada dulu. Terlarang. Tidak dibenarkan. Kerana persentuhan. Tak mungkin ada penjarakan fizikal di tengah padang. Kerana bila berlawan, mesti saja berlaku persentuhan. Dan Kementerian Kesihatan menganggap apabila berlaku persentuhan, berpeluh sama berpeluh dan sebagainya, itu lebih membahayakan pemain. Dan juga pemain terpaksa cross negeri. Berlaku rentas negeri, sedangkan rentas negeri tidak dibenarkan di bawah PKPB. Jadi dalam juga bimbang di dalam bilik persalinan, bagaimana nak mengawal dari segi penjarakan sosial dan sebagainya. Tak mungkin kita arahkan pakai face shield ataupun pakai face mask, pelitup muka sewaktu pertandingan bola dan sebagainya. Jadi sebab itulah daripada dulu di bawah terlarang. Kalau boleh saya rumuskan, itu antara yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mana mengatakan keputusan itu adalah berdasarkan selepas meneliti amalan prosedur operasi standard SOP yang sukar untuk dipatuhi sepanjang perlawanan berkenaan. Dan kalau boleh saya nak kaitkan dengan satu laporan berita berkaitan dengan perlawanan bola sepak, khususnya berkaitan dengan Piala Malaysia, iaitu MFL umum batal Piala Malaysia, dan selepas dilanda impak COVID-19, Liga Bola Sepak Malaysia MFL menerusi laman sosial sebentar tadi mengumumkan pembatalan Piala Malaysia 2020, dan menurut penganjur kejohanan itu yang gagal dalam rayuan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN semalam bagi meneruskan pusingan kedua kejohanan berprestij berkenaan, di sebalik mengemukakan cadangan ataupun cadang mengadakan baki saingan dalam format karnival di 3 negeri yang tidak dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kelantan,
Jabatan Pahang dan Perlis. Untuk mendapatkan artikel penuh dan juga lanjut, anda terus ke astroawani.com. Kami ada terbitkan laporan itu berkaitan dengan MFL Umum Batal Piala Malaysia. Baiklah, untuk waktu ini saya nak bersama dengan rakan saya di Terengganu kerana Raji Hisham membuat satu liputan berita. Kalau anda berkesempatan dalam Buletin Awani jam 2 petang tadi, Raji Hisham berkongsi tentang tiada timbul isu pelajar tercicir ke universiti kerana kemiskinan, dan ini yang dipetik sendiri daripada apa yang diungkapkan oleh Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu. Ini terkait dengan apa yang berlaku dalam 2-3 minggu ini, khususnya berkaitan dengan kisah tragik yang berlaku di Kampung Lubuk Batu, khususnya di Hulu Terengganu. Kalau boleh saya nak terus bersama dengan Raji Hisham. Raji Hisham, sebelum kita nak bergerak tentang isu tentang tidak timbul isu pelajar tercicir dalam pendidikan, khususnya ke universiti atau melanjutkan kaki ke peringkat dan seterusnya, kalau boleh Raji Hisham kongsikan tentang liputan sebenarnya dan juga tugasan Raji Hisham yang Raji Hisham ditugaskan untuk membuat liputan khususnya di Hulu Terengganu di Kampung Lubuk Batu. Seperti saya dan juga mungkin ada orang lain, mungkin sebelum ini tidak mahir dan juga tidak pasti tentang, juga tidak mengenali tentang kedudukan dan juga di mana sebenarnya Kampung Lubuk Batu. Tetapi setelah 2-3 minggu lepas, bila berlakunya satu insiden juga tragedi, nama Kampung Lubuk Batu itu semakin dikenali. Mungkin Raji Hisham boleh kongsikan bagaimana suasana sebenarnya Kampung Lubuk Batu selepas insiden itu. Baik, Fauzi, terima kasih banyak daripada apa yang telah kita ketahui pada asalnya, di mana kampung ini telah disebut-sebut berkaitan dengan satu kes yang agak tragis itu. Tetapi saya nak terangkan di sini kepada ramai orang di luar sana bahawa kampung ini bukanlah sebuah kampung yang terletaknya jauh di pedalaman walaupun di daerah Hulu Terengganu, tetapi ia tidaklah boleh kita katakan ketinggalan, kerana jika dilihat kepada infrastruktur yang ada di sini dengan balai rayanya, dengan balai polis, dengan klinik, dengan sekolah dan infrastruktur lain yang telah disediakan, kampung ini tidak ketinggalan daripada sudut segi kemajuan yang seharusnya diterima oleh rakyat Malaysia. Dan perlu juga diingatkan bahawa bagaimanapun sosio-budaya kampung ini perlu kita ketahui bahawa asalnya kebanyakan dari sudut ekonomi mereka ada yang berkat dahulu bergantung kepada pertanian, dan kini generasi terbaru ini banyaklah yang kini bekerja di luar, berniaga kecil-kecilan dan bekerja sebagai staf kerajaan dan sebagainya. Jadi kalau dilihat pada isu, tiada isu apa-apa yang timbul sepatutnya di Kampung Lubuk Batu dan juga Kuala Telemong ini. Tetapi bagaimanapun, sebaik sahaja berlaku insiden yang begitu tragik, apa maklumat yang saya dapat paling awal ialah mengenai pembabbitan. Ia membabitkan 2 pelajar yang mana dikategorikan sebagai cemerlang, dan salah seorang daripadanya ialah seorang pelajar yang juga cemerlang tetapi tidak dapat menyambung pelajarannya ke universiti kerana faktor kemiskinan. Itu titik tolak kenapa saya berada di sini, dan memandangkan saya adalah wartawan yang memang tinggal di kampung ini. Jadi saya memahami benar sosio budaya, ekonomi dan pencampuran setiap golongan lapisan masyarakat di sini. Dan apabila dakwaan ini telah sampai kepada kita dan kita telah pastikan peringkat awal, daripada sana kita telefon, kita hubungi pihak-pihak yang berkaitan, kita hubungi pihak keluarga, hubungi pihak orang kampung yang terdekat dan mengesahkan bahawa pelajar berkenaan adalah cemerlang dan memang ditawarkan ke universiti dan tidak dapat pergi kerana kemiskinan. Implikasi kepada dakwaan ini sebenarnya adalah sangat besar. Kerana kita, bila jawapan itu yang diterima, bermakna kita telah mengatakan bahawa kepelbagaian institusi yang ada dalam negara ketika ini, sistem yang perlu memastikan seorang pelajar itu walaupun miskin dapat memasuki ke universiti telah gagal berfungsi. Itu satu, kita kena faham. 2, apabila kita mendakwa itulah jawapan kepada kegagalan kemasukan itu,
kita kena menerima satu hakikat bahawa dari jawapan itu kita telah memperjudikan masa depan nasib anak bangsa yang ada di kawasan sekitar, yang mengatakan bahawa kemungkinan mereka ini juga adalah dari kalangan pendapatan keluarga yang berpendapatan sedemikian rupa, juga kemungkinan tidak dapat memasuki ke universiti. Ya, itu adalah titik asalnya, titik tolak asalnya kenapa saya berada di sini dan berkampung di sini pada 2-3 hari ini, Fauzi. Raja Hisham tadi dah katakan mungkin latar belakang Raja Hisham pun sudah mengenai rapat tentang sosioekonomi dan juga sosiobudaya untuk mereka ataupun penduduk yang tinggal di kampung itu. Tetapi kita tak nak jump into conclusion, biarlah pihak berkuasa yang menjalankan tugasnya. Tetapi bagaimana boleh timbul tentang bila mana Raja Hisham menulis tentang tiada timbul isu pelajar tercicir dalam pendidikan, apatah lagi sama ada menyambung pelajaran ke peringkat yang seterusnya ataupun tidak. Kalau saya lihat di lokasi pada ketika ini pun Raja Hisham berada di kedai kopi. Sudah tentu ada cerita-cerita yang dikongsikan, cerita-cerita orang kampung yang dikongsikan kepada Raja Hisham. Seperti yang saya katakan tadi, kita tak boleh nak jump into conclusion. Tetapi dalam soal bila ada satu insiden yang berlaku ni, sudah pasti ada cakap-cakap bagi orang kampung secara khususnya, ya, ini adalah masa untuk kita membuka mata untuk melihat ini bukan adalah ini adalah isu jenayah, tetapi kita melihat kepada ini adalah isu sebenar yang perlu diperhatikan oleh semua. Betul. Baik, sebenarnya apabila isu ini timbul, kita perlu faham bahawa peranan yang perlu dimainkan oleh semua pihak dalam memastikan apa yang berlakulah, dan kita pun tak nak mengganggu siasatan polis yang berlangsung ketika ini. Tetapi kita nak memastikan bahawa jika sesuatu pelajar itu menghadapi satu masalah, peranan yang dimainkan oleh dalam menentukan hala tuju seseorang pelajar itu bukan satu pihak. Kita ada institusi keluarga, institusi masyarakat yang berperanan dan institusi-institusi yang bertanggungjawab dalam memastikan setiap masalah itu ditangani dengan baik. Ini yang perlu kita faham sebenarnya. Dan jauh daripada itu, apabila kita memperkatakan tentang kemiskinan di kawasan ini, sebenarnya isu kemiskinan di kawasan sekitar kampung ini dan di daerah ini bukanlah isu yang asing sebenarnya. Kerana ramai apabila anak-anak yang belajar di sekolah ataupun di IPT berasal daripada kampung ini yang berlatar belakangkan kehidupan yang sangat sederhana ataupun dikategorikan sebagai miskin. Dan tentunya ia bukanlah penghalang. Kenapa ada pelajar yang dikategorikan miskin itu, ada yang berjaya sehingga menyambung pelajaran ke London sekalipun di luar negara. Tetapi kenapa ada 2-3 benda yang kita terlepas pandang. Contohnya pembabititan pelajar berkenaan. Jadi daripada institusi keluarga, institusi masyarakat sehinggalah institusi sekolah, peranan cikgu-cikgu dan sebagainya, ini akan terbabit dalam memastikan sesuatu seorang pelajar itu berada di atas landasan yang sentiasa betul ke arah menempa kejayaan dalam pelajaran, Fauzi. Kalau boleh dalam lebih kurang dalam 1-2 minit yang terakhir ini, kalau boleh Raja Hisham kongsikan, sebab saya difahamkan Raja Hisham bersama dengan juru kamera Airul berada di sana. Kalau kau boleh beritahu selepas ini mungkin apa lagi tumpuan yang akan diberikan dalam liputan pada kali ini? Okey, itu yang pertama yang kita telah kupas pada awal. Tapi ada jika kita lihat secara detail, kita akan pergi secara detail sebenarnya perkara ini. Kerana kita telah jumpa pelbagai peringkat kepimpinan masyarakat dan juga ibu bapa, jiran tetangga kepada pendidikan negeri pun. Maka kita akan melihat secara detail masalah pelajar berkenaan. Jika kita lihat dan teliti, ada berlaku sedikit kerompongan di bahagian-bahagian tertentu yang saya kira boleh diperbaiki dan boleh dimantapkan lagi dalam memastikan bukan saja perkara ini tidak berulang, tetapi dalam memastikan masa depan anak bangsa itu sendiri berada pada landasan yang sebaik dan sebetulnya. Itu yang paling penting. Kita bukan nak mencari salah sesiapa, tetapi kita nak melihat di mana kita boleh perbaiki jurang-jurang yang tidak sepatutnya ada itu sebenarnya, Fauzi.
Okey, baiklah, terima kasih kepada Raja Hisham atas perkongsian ceritanya dari menyelami kisah penduduk khususnya di Kampung Lubuk Batu di Hulu Terengganu. Seperti yang Raja Hisham kata, kita bukanlah pihak berkuasa ataupun pihak polis untuk melakukan siasatan, tetapi sebagai wartawan, pemberita ataupun media, ini adalah platform kami untuk membawakan kisah-kisah ataupun cerita realiti rakyat secara khususnya apabila berlakunya insiden ini. Kita bukan memberi fokus kepada siapa yang salah dan siapa yang betul, tetapi kita melihat kepada secara keseluruhannya, kita melihat kepada bagaimana komuniti ataupun masyarakat ataupun mereka yang berada di kampung itu boleh memainkan peranan apabila berlakunya insiden seperti ini. Terima kasih kepada Raja Hisham. Saya berharap Raja Hisham dan juga juru kamera Airul terus menjaga SOP dalam mana menjalankan liputan itu. Selepas ini kita akan bersama dengan Adi Sufian juga berkaitan dengan isu pendidikan.